Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan semua. Apa khabar? Alhamdulillah hari ini sekali lagi minggu ini sekali lagi kita dapat bersama-sama. Jadi sebenarnya dalam keadaan semasa ramai di kalangan kita, saya sendiri dan rakan-rakan saya yakin banyak perkara-perkara baru yang terpaksa disusun dengan jadual persekolahan yang berbeza-beza dan juga dengan jadual kerja masing-masing. Jadi saya yakin ada banyak perkara juga yang menjadi orang kata cabaran semasa kepada kita semua. Tetapi pada masa yang sama juga saya yakin kita semua dapat menyusun jadual kita dan dapat juga memberikan masa yang sesuai, masa yang diperuntukkan kepada aktiviti dan perkara-perkara yang kita dah susun Jadi mahu tak mahu sebenarnya sekarang orang kata memang masih lagi di kalangan kita work from home ada juga di kalangan kita yang jadualnya berubah dan berbeza, tetapi itulah kita kata perubahan ataupun uncertainties sentiasa akan ada dan kita melaluinya dengan kepelbagaian cara kita. Jadi hari ini sekali lagi alhamdulillah saya mengambil kesempatan sebelum ada sesi kerana dalam tempoh sebulan ini sebenarnya ada banyak sesi pembelajaran yang saya sendiri lalui dan pada masa yang sama ada perkara-perkara yang perlu saya segerakan supaya rancangan-rancangan yang dah disusun itu dapat dijalankan dengan baik. Jadi kepada rakan-rakan yang orang kata setiap kali perlu membuat keputusan yang kita tak jangka ataupun kita kata susah sikit lah kan sebab uncertainty kita banyak perkara yang kita tak pasti. Jadi bila kita bercakap tentang merancang pun kita rancang lebih kepada orang kata daily basis. Paling-paling pun kita rancang untuk sebulan 2 bulan 3 bulan macam tu. Jadi kita kata kita sentiasa bersedia dengan perubahan-perubahan yang mungkin akan berlaku dalam masa terdekat. Jadi kepada rakan-rakan semua saya doakan supaya dalam setiap perjalanan setiap perkara yang tuan dan puan jalankan tu, yang tuan dan puan rancang itu dapatlah dilakukan dapat berjalan dengan baik. Dan kebetulan sebenarnya semalam saya sempat bercakap dengan seorang usahawan dah agak petang sedikit, habis saja aktiviti sehari itu. Jadi rupa-rupanya beliau sedang merancang untuk buka perniagaan di Melaka. Buka perniagaan di Melaka. Bila sebut Melaka ni saya teringat sekarang sedang pilihan raya kan. Sekarang semua tengah sibuk tengah sibuk untuk memastikan perjalanan yang terlibat secara langsung dalam pilihan raya Melaka mereka sangat sibuk sekarang. Jadi apabila beliau bertanya dan bercakap tentang rancangan bisnes beliau tu, saya teringatlah di Melaka okey. Jadi antara perkara yang beliau sebut adalah tentang ada konflik. Maksudnya bila ada katalah kita ada pilihan A, pilihan B, mana satu yang kita nak pilih. Jadi itu adalah satu perkara juga yang kita kata kena buat keputusan. Jadi katalah dalam hidup kita sendiri, saya yakin tuan dan puan ada banyak keputusan yang kena buat. Jadi kalau katalah yang berniaga nak teruskan ke, nak tukar ke, nak ubah ke, itu pun antara perkara-perkara biasa yang kita kata kita buat keputusan. Tetapi dalam rutin harian kita sebagai ketua, sebenarnya kita sentiasa membuat keputusan dan keputusan itu sebenarnya banyak yang kita buat tapi kita tak sedar. Jadi berbalik kepada bercakap tentang keputusan ni, yang mana yang saya kata kadang-kadang bila kita dah biasa sangat buat, kita terlupa ataupun kita kata kita overlook, kita tak perasan lah bukan lupa sebenarnya kita tak perasan bahawa perkara-perkara yang kita buat tu sebenarnya ada sebab dan ada tujuan. Jadi contoh semalam ada seorang sahabat ni, dia bagi tahu kan dia ada dua pilihan. Sama ada dia buat bisnes dengan pak cik dia atau dia buat bisnes dengan ayah dia. Jadi daripada bercakap-cakap tentang bab teknikal, jadi saya mudah saja pendekatan saya waktu itu saya kata kita cuba lihat balik apa sebenarnya tujuannya. Okey, katalah tujuannya nak buat bisnes. Apa yang menyebabkan nak buat bisnes tu dengan asalnya rancangannya dengan A contoh tapi apa sebenarnya tujuan dia tu? Jadi mesti ada sebab-sebab tu. Jadi bila ada tujuan dan sebab itu, itulah kenapa kita buat keputusan tu. Tetapi bila kita tiba-tiba kita kata ada satu perkara lain yang perlu kita pertimbangkan.
Sama ada kita perlu buat pilihan antara salah satu ataupun kita boleh buat dua-dua sekali. Itu pun satu keputusan besar. Jadi kadang-kadang tuan dan puan kita kata kita kena sentiasa win-win. Kita kata kita nak win-win. Namun dalam keadaan sebenar saya lihat bila kita buat keputusan kan, kita perlu juga menerima hakikat yang kita win some, lose some. Jadi kadang-kadang kita kata kita asyik nak win kita tak ingat bahawa setiap pada satu kemenangan itu sebenarnya ada perkara-perkara yang perlu kita korbankan. Setiap daripada keputusan-keputusan yang kita buat itu sebenarnya ada pengorbanan di belakang tu. Ada pengorbanan yang datang. Jadi contohlah katakan kita kata kita nak buat bisnes. Antara pengorbanannya sebenarnya kan, apakah pengorbanan-pengorbanan yang kita buat. Jadi sebenarnya kita tahu tapi dia berbeza-beza daripada orang lain. Contoh ada seorang itu dia terpaksa mengorbankan gajinya yang besar contoh sebab dia nak buat bisnes. Jadi sebelum ni gaji dia mungkin dah besar mungkin gaji dia dah 12,000, 15,000 sebulan, 20,000 sebulan. Tapi dia mengorbankan kesenangan itu sebab dia nak buat bisnes yang dia tak pasti, gaji pun tak sure ada ke tidak dalam tempoh bulan tu. Itu sebenarnya satu perkara yang kita kata dia bukannya sentiasa win. Jadi kita win some, kita akan lose some. Jadi bila kita menerima hakikat tu dan bila kita buat keputusan-keputusan dalam hidup kita, saya yakin kita akan lebih tenang. Contohlah katakan daripada kita buat bisnes. Jadi kita kata kita buat keputusan untuk buka cawangan. Kita rasa itu satu win satu kemenangan sebab kita dapat mengembangkan bisnes kita. Tetapi kita ada yang kita lose yang kita terpaksa korbankan. Contoh masa kita. Jadi kemungkinan kita perlukan lebih banyak masa nak berfikir, nak menyusun strategi, menyusun kerja. Jadi kita lebih perlu masa untuk diluangkan dalam bisnes kita tu. Jadi kadang-kadang kita rasa macam okey buat keputusan, buat je lah kan kita kata kan. Tetapi ada sebab-sebabnya. Dan selagi mana kita faham tujuan kita, kita tahu apa yang kita nak capai, apa sahaja yang berlaku selepas keputusan itu dibuat, sama ada baik atau buruk, kita dapat menerimanya dalam keadaan yang lebih tenang. Jadi kalau kita kata kita tertekan, kita stres, sebenarnya benda tu biasa. Dan kita masih perlu buat keputusan. Kalau katalah kan contoh, kita berniaga pun ada tekanan juga, stres juga. Kalau kita kata kita bekerja pun ada tekanan dia juga, ada stres dia juga. Jadi itulah yang bila kita kata kita buat keputusan, kita buat pilihan, saya sentiasa sarankan kita lihat balik apa sebenarnya tujuan asal kita, apa sebab-sebabnya yang membuatkan kita nak buat benda tu. Jadi bila kita ingat yang itu, dan saya yakin kita semua the underlying strength itu adalah sebenarnya niat kita memang kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi saya tak nak question yang itu. Tetapi selain daripada itu, sebab kita memang dah declare hidup dan mati kita kerana Allah, kita dah declare. Jadi apa-apa saja yang kita buat tu dia akan support atau sepatutnya dia jive dengan tujuan itu. Jadi katalah saya pernah jumpa seorang rakan usahawan dia kata, puan, sebenarnya selama ni masa saya muda, dia kata waktu saya jumpa dia tu tak adalah dia tua sangat tetapi dah semakin matang. Dia kata masa dia muda dulu dia banyak huha-huha, dia buat kerja sana, buat kerja sini, kerja sampai malam, tak orang kata masa tu bujang kan. Jadi dia kata tak ingat family, tak ingat mak ayah, kerja sana sini, keluar sana sini, jumpa sana sini, hidup sebebasnya, dia kata gitu kan. Jadi dia dah puas bekerja tu. Jadi dalam pekerjaan dia tu dia berjumpa dengan macam-macam orang dia terpaksa kendalikan projek-projek yang kadang-kadang melibatkan perkara-perkara yang berkaitan tentang etika Jadi dia kata saya nak buat sesuatu yang lebih bermakna. Jadi sampai satu tahap dia kata sebenarnya dia buat bisnes tu kerana dia nak mengubah cara kerja dia yang selama ni asyik ikut orang, terlibat dengan ada hal-hal yang berunsurkan rasuah. Jadi dia tak suka semua tu. Jadi dia nak buat bisnes tu kerana dia nak menetapkan sendiri culture dan cara dia kerja. Jadi bila itu tujuannya dia buat bisnes, jadi apabila apa-apa yang dia buat dalam bisnes tu, sampai dia kata dia buat banyak kali, dia cuba banyak macam-macam dan banyak yang tak jadi, adalah yang jadi, tapi dia tetap bersemangat. Dia tak ada kekecewaan tu. Jadi dia tak ada isu stres lah sebab bisnes tak jadi, penat lah sebab dah buat banyak benda tak jadi, tak ada.
Dia tak ada itu. Sebab dia dah tahu apa sebenarnya tujuan kenapa dia daripada bekerja dengan gaji yang best lah kan, gaji yang best, hidup yang bebas macam tu, yang akhirnya dia buat keputusan untuk buat bisnes. Jadi bila saya dengar tu, saya kata ini adalah salah satu keadaan di mana apabila kita jelas kenapa kita buat sesuatu keputusan itu, dia akan membantu kita untuk melaluinya dengan lebih tenang. Dengan lebih tenang. Jadi bisnes ini ataupun keputusan untuk kita buat bisnes ni, tuan dan puan, bukanlah satu perkara yang kita kata asalnya mungkin kita kata untuk buat diri, untuk diri sendiri. Asalnya kalau kita ingat dulu-dulu, siapa-siapa yang dah lama buat bisnes ataupun yang dah 2-3 tahun buat bisnes, mesti tuan dan puan ingat asalnya dulu biasanya keputusan untuk kita buat bisnes tu ada kaitan dengan diri sendiri. Tapi lepas dah setahun, kita dah mula ada pekerja, kita dah mula ada partner, kita dah mula ada deal dengan supplier, kita dah mula ada perjumpaan-perjumpaan dengan banyak orang, kita nampak bahawa kita ada komitmen lain selain daripada diri kita pada waktu tu. Jadi kita dah ada perubahan sikit. Kita punya misi tu makin lama, orang cakap, yelah, kita punya misi tu kita akan jadi lebih jelas apa sebenarnya yang kita nak buat dan nak capai apabila kita buat keputusan-keputusan tu. Jadi kepada rakan-rakan semua, kita akan melalui satu demi satu cabaran-cabaran yang datang. Macam sebelum ni lah kan, kita kata dengan keadaan COVID, dengan keadaan work from home, kita dah lalui itu. Jadi sekarang mari kita bercerita, mari kita bercakap tentang yang akan datang. Yang akan datang. Maksudnya kalau kita bercakap, okey, esok macam mana? Apa jadual esok? Minggu depan macam mana? Okey, bulan depan macam mana? Jadi bila kita sentiasa adakan budaya, culture kita itu untuk melihat ke depan, jadi kita dah nampak jadual kita. Contoh, kita dah nampak November, Disember ni kita dah agak bila kita dah tahu dah bila masa kita sibuk. Okey, katalah first week of December, contoh minggu pertama Disember akan ada banyak paperwork nak kita siap, contoh. Jadi sekarang apa yang kita kena buat? Jadi bila kita sentiasa sibuk begitu tuan dan puan, dalam keadaan kita penat, dalam keadaan kita stres, kita masih dapat menguruskannya. Dan insya-Allah bila kita usaha, kita akan ditemukan dengan orang yang betul, kita akan ditunjukkan jalan yang betul selagi mana kita usaha. Usaha tu kita carilah kan, kita cari, kita buat, kita berdoa, itu satu yang wajib lah. Jadi kepada rakan-rakan semua, minggu ini sebenarnya saya sentiasa meletakkan Jumaat pagi untuk adakan sebentar sesi live di page ini untuk saya teruskan, dan semoga saya sendiri dapat meneruskan cita-cita untuk sentiasa sentiasa ada konten, ada pengisian yang boleh dikongsikan melalui page ini. Dan juga pada masa yang sama, saya gembira melihat rakan-rakan yang dah banyak mula ada pengisian-pengisian yang tersusun, pengisian-pengisian yang baru, dah bermula dengan aktiviti-aktiviti fizikal, alhamdulillah. Jadi kita sama-sama doakan supaya kita dapat melalui keadaan yang seterusnya dengan baik untuk kita, ahli keluarga kita, komuniti kita, masyarakat setempat, dan seterusnya untuk semualah, untuk semua. Jadi untuk itu insya-Allah kita jumpa lagi. Jadi saya doakan yang baik-baik kepada tuan dan puan semua. Semoga hari ini kita mendapat manfaat dan syafaatnya insya-Allah. Jadi untuk itu insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan hari Jumaat. Assalamualaikum.